Selamat datang ke channel ini. Setiap fakta ada dua sisi, tapi kebenaran cuma satu. Ini The Screen Media. Pembangkang persoal pelantikan Wan Suraya sebagai Ketua Audit Negara. Parlimen Ahli Parlimen Pembangkang hari ini mempersoalkan pelantikan Wan Suraya Wan Razzi sebagai Ketua Audit Negara dengan mempersoalkan sama ada pelantikannya mematuhi peraturan atau tidak. Dalam perbahasan laporan Ketua Audit Negara Siri 2 tahun 2025 yang dibentangkan pada Isnin, beberapa ahli parlimen berpendapat jawatan Ketua Audit Negara tidak sepatutnya disandang oleh seorang penjawat awam. Ketua WIP Bersatu Ronald Kiandi, PN Beluran, menegaskan Ketua Audit Negara yang dilantik di bawah Perlembagaan Persekutuan mestilah individu yang bebas dan tidak mempunyai hubungan dengan cabang eksekutif selain tidak menjadi sebahagian daripada struktur pentadbiran negara. Dia mendakwa Wan Suraya masih lagi merupakan penjawat awam dan mendesak kerajaan menjelaskan jika pelantikan yang dibuat memenuhi syarat berkaitan pemisahan daripada eksekutif. Sebelum ini, Ketua Audit Negara biasanya dilantik daripada kalangan yang telah bersara, tetapi Ketua Audit Negara sekarang adalah penjawat awam yang menimbulkan keraguan jika pelantikan itu benar-benar bebas daripada pengaruh eksekutif, katanya. Wan Suraya dilantik menjadi Ketua Audit Negara pada Jun 2023. Ketua Setiausaha Negara ketika itu, Zuki Ali, menyatakan pelantikan tersebut dibuat berdasarkan kepimpinan dan pengalaman luas Wan Suraya selama 29 tahun dalam perkhidmatan awam. Pelantikan itu juga mendapat perkenan yang di Pertuan Agong ketika itu, Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Mengikut Perkara 105 Perlembagaan Persekutuan, Ketua Audit Negara dilantik oleh Agong atas nasihat Perdana Menteri. Wan Suraya sebelum ini pernah berkhidmat sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara 2020 sehingga 2021. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi 2018 sehingga 2020, serta Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri 2016 sehingga 2018. Hanya hantar wakil. Ronald turut mendakwa Jabatan Audit Negara JAN terlibat secara terbuka dalam program-program kerajaan dengan pegawai-pegawainya diarahkan menghadiri acara madani sebagai tukang sorak. Staf jabatan juga diarahkan untuk like semua hantaran Ketua Audit Negara di Facebook dan ganjaran RM250 diberikan kepada mereka yang paling kerap memberi tanda suka, dakwanya. Razzi Jidin, PN Putrajaya, turut membangkitkan satu hantaran di media sosial oleh jabatan itu yang didakwa mempromosikan program kerajaan yang akan berlangsung pada 26 Julai di Taiping. Selepas semahan lanjut, saya dapati program ini melibatkan kementerian dan agensi kerajaan, terutamanya ICU, Unit Penyelarasan Pelaksanaan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Bagaimana kerajaan boleh arahkan Jabatan Audit Negara terlibat? Kalau satu hari nanti program ini perlu diaudit, bagaimana JAN hendak laksanakan audit pada keseluruhan program ketika mereka sendiri menjadi pendukung dan mempromosikan program itu, katanya, yang tidak menolak kemungkinan wujud potensi amalan audit sendiri. Razzi turut mendakwa Wan Suraya enggan hadir ke prosiding jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC dan hanya menghantar wakil. Adakah ini kerana campur tangan dan tekanan daripada pihak eksekutif? Adakah ini taktik baru kerajaan madani untuk menjejaskan PAC
selepas melantik ahli pembangkang sebagai pengerusi. Soalnya, harap tak putus. Sementara itu, pengerusi PAC, Mas Ermiati Samsudin, PN Masjid Tanah, dalam perbahasannya mengesahkan Wan Suraya memohon pengecualian atas alasan konflik kepentingan. Ketua Wanita Bersatu itu juga menyatakan ia sesuatu yang membimbangkan kerana sebelum ini tiada siapa pernah mohon pengecualian atas alasan tersebut. Taqiyuddin Hasan, PN Kota Bahru, pula menegaskan jika pelantikan Wan Suraya melanggar peraturan, maka kredibiliti laporan audit yang diluluskan ketika tempoh perkhidmatannya akan terjejas. Bagaimanapun, beberapa ahli parlimen kerajaan tampil mempertahankan Wan Suraya, termasuk Ko Poi Tiong, PH Kota Melaka, dan Sim Zi Tsin, PH Bayan Baru. Ko berkata usaha JAN dalam menghasilkan laporan audit tidak boleh dinafikan dan Wan Suraya telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Saya harap JAN tidak putus asa dengan serangan pihak pembangkang, katanya. Sim yang juga ahli PAC pula menuduh Losol Wahid, PN Hulu Terengganu, mengelirukan Dewan Rakyat apabila mendakwa laporan audit yang sedang dibahas telah memilih kementerian tertentu secara selektif untuk diaudit. Perbahasan mengenai laporan audit itu bersambung pada jam sesi petang. Sekian laporan terkini daripada kami di The Screen Media. Jangan lupa untuk tekan butang like, share video ini dan yang paling penting subscribe ke The Screen Media untuk terus bersama kami membongkar isu-isu panas, fakta keras dan berita tanpa tapis. Kita jumpa lagi dalam laporan seterusnya.